Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hari ini kita dipertemukan Allah untuk sama-sama kita meneruskan pengajian Al-Quran kita, yang hari ini kita akan masuk ke dalam surah, masih lagi surah Ali Imran, ayat 174 sehingga 180. InsyaAllah esok dan lusa merupakan hari yang terakhir untuk kita khatam surah Ali Imran ini, dan insyaAllah hari Isnin kita akan masuk ke dalam surah yang baru. Jadi diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk kita mulakan pelajaran. Sebelum itu, saya mendoakan sahabat-sahabat semua diberikan kesihatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang nak ambil air, silakan cepat-cepat ambil air. Yang mana yang dah ada Al-Quran, insya-Allah boleh buka pada muka surat 73. Yang tidak ada Al-Quran, insya-Allah boleh lihat ayat-ayat yang akan kita bawakan sebentar saja lagi di layar masing-masing. Dan juga pengerasnya seperti biasa, insya-Allah kita pakai ramai-ramai tekan button share dahulu sebelum kita memulakan pelajaran. Baik, dah ke belum? Kalau sudah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah, untuk saya terus bersemangat melakukan perkongsian ini. Baik, kita lihat pada bacaan isti'azah seperti biasa. Lafaz hamzah dan ainnya itu perbezakan. A'u, bukan a'u. A'udzu billah. Lafzul jalalah dibaca nipis dua harakat. Minasyaitonir rajim. Di akhirnya barulah ditutupkan mulut. Jangan tutup mulut awal jadi nirrajim. Itu tak betul. Yang betulnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru sempurna. Baik, jom kita lihat ayat 174 surah Ali Imran. Di sini dibacakan ikhfa. Nun mati bertemu qaf. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, nun mati bila di dalam keadaan hukum ikhfa, dia tidak diberikan tanda mati. Tidak diberikan tanda mati, dan juga dia dibacakan dengan tebal di sini kerana qaf merupakan huruf yang bersifat isti'la. Jangan pula kita baca fanqalabu, itu tak betul. Yang betulnya fanqalabu, itu baru betul, ya. Baik, di sini kita jumpa selepas fa berbaris fathah ada hamzah wasal. Hamzah wasal ini dia ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jika berada di tengah, jika dia berada di awal ayat, barulah dia diberikan fungsi bacaan. Jadi di sini hamzah wasal itu silent. Terus fa baris atas naik di atas nun mati, bertemu nun mati yang selepasnya ada qaf, jadi hukum ikhfa. Fanqalabu bini'ain, ya. Matim. Di sini hukum idgham bi gunnah. Asalnya ni'matin, ta tanwin di bawah bunyi tin, tapi bila datang mim jadi hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung dua harakat. Tim minallah. Lafz jalalah dibaca tebal dan dengan dua harakat pada lam yang kedua. Hi wa fadlil. Di sini idgham bila gunnah. Ini pula masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah ada dua saja hurufnya. Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis setiap poin-poin yang saya berikan, ya. Kerana di situ merupakan tempat-tempat yang penting yang saya sampaikan supaya sama ada yang dah memang sentiasa ikuti pelajaran yang kita berikan ataupun yang baru pertama kali mengikuti pelajaran yang saya berikan ini dapat sesuatu, khususnya di mana tempat-tempat yang perlu diberikan perhatian sewaktu kita membaca Al-Quran. Jadi di sini asalnya fadlin, lam tanwin di bawah bunyi lin, tapi bila datang lam jadi idgham bila gunnah jadi lil. Lam izhar syafawi, sempurnakan bunyi mim matinya. Lam jangan dipanjangkan, terus masuk. Yamsas sama juga mim mati. Di dalam Al-Quran mim mati ataupun huruf mim yang ada tanda sukun, tanda mati ini hukumnya izhar syafawi, sempurnakan saja mim mati tanpa dipanjangkan.
Yamsashum. Hum, bukan hum tapi hum. Ha baris depan, kita baca hu. Bila datang mim jadi hum. Jangan pula kita baca hum. Beza hum dengan hum. Yang sebetulnya ialah hum. Su dibacakan 4 atau 5 harakat. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah masuk beserta dengan 2 harakat. Asalnya hamzah tanwin di depan bunyi tapi bila datang waw dia jadi wattaba'u ridwanallah. Dan bila kita waqaf pada perkataan Allah atau lafzul jalalah, pastikan diwaqafkan dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan kurang. Jangan kita berhenti dengan ridwanallah. Itu salah. Kemudian ada qaf lam ya waqaf qili di sini. Afdal diwaqafkan. Terus ibtidak pada wallahu dhu. Hujung lidah ya. Bersentuhan dengan 2 gigi di atas. Fadlin di sini izhar halqi. Jangan dipanjangkan, jelaskan saja. Lam tanwin 2 di bawah bunyi lin. Fadlin azim. Begitu saja. Beza di antara izhar halqi, tanwinnya selari. Manakala idgham bi gunnah, tanwinnya tidak selari. Nampak tak? Atasnya sedikit ke depan, bawahnya sedikit ke belakang. Yang ini selari. Begitu juga yang ini selari. Kenapa ini selari? Kerana ini selepasnya datang huruf hamzah. Yang ini selari sebab datang selepasnya huruf ain. Dia ada 6 huruf izhar halqi. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghain, huruf kha. Itu 6 huruf yang sahabat-sahabat insya-Allah cuba perlahan-lahan dari masa ke masa cuba mengingati huruf-huruf tersebut. Kemudian ibtidak terus pada in dengungkan di situ 2 harakat. Nama zalikumus, mim baris depan terus naik di atas shin ini. Likumus, alif lam syamsiah di situ. Syaitanu yukhawwifu awliya, dibaca 4 atau 5 harakat. Fala takhafuhum, izhar syafawi. Wa khafuni in, ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Ikhfa hakiki di sini sekali lagi 2 harakat. Idgham mislain di sini. Mim mati bertemu mim. Mim mati bila bertemu mim, kita dapat lihat mim matinya itu kosong. Jadi menandakan itu hukum idgham mislain saghir, dibacakan dengan dengung 2 harakat. Jadi di sini ikhfa 2 harakat. Ikhfa berarti menyembunyikan bunyi nunnya di belakang huruf yang dia nak masuk. Dalam hal ini dia nak masuk huruf kaf. Dalam hal ini dia nak masuk huruf ta. Jadi kita baca bukan in lagi dah. Kalau ikut in. Begitu juga di sini kalau ikutnya kun. Tapi di sini kena baca kun. Kemudian barulah dengungkan betul-betul 2 harakat. Baru mu'minin. Dan bila kita waqaf, walaupun huruf itu hidup, yakni berbaris, kita berikan tanda mati mendatang kerana waqaf dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Jangan kita berhenti dengan mu'minin. Itu salah. Ya, cuba kita dengarkan bersama-sama. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
Alhamdulillah. Okey. So macam mana? InsyaAllah diharapkan sahabat-sahabat semua dapat mempelajari sesuatu. Jadi insyaAllah hari yang kemudian nanti bila kita dah habis, sahabat-sahabat ada masa, insyaAllah akan boleh buat pengulangan dan demi pengulangan. So far macam mana? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa yang baru bersama kita dan belum lagi menekan button share, insyaAllah hit button share dahulu. Kita kongsikan dengan orang yang tersayang. Semoga mereka juga insyaAllah akan dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan ini. Jom kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Wala ha pedas di sini. Yah gitu, bukan yah. Wala yahzun. Di sini dibacakan dengan ikhfa 2 harakat. Asalnya zun. Zai tanwin di depan, zai baris dhammah bertemu nun bunyi zun. Tapi bila datang kaf jadi zun, 2 harakat. Kalladzina yusari'u ra di sini dibaca nipis. Ri'una fil kufr. Manakala ra di sini dibacakan dengan tebal. Kerana datang sebelumnya huruf yang bertanda sukun dan huruf yang sebelum bertanda sukun itu berbaris dhammah. Kemudian kita ibtidak, di sini ada jim kecil, waqaf jaiz, kita terus masuk. Dengungkan di sini 2 harakat. Nahum lai idgham bi gunnah. Nun matinya tidak diberikan tanda mati. Dibacakan dengan masuk beserta dengung 2 harakat. Asalnya lan, tapi bila datang ya jadi lai 2 harakat. Yadurrullah. Lafzu jalalah dibaca tebal 2 harakat. Syai'an bila kita waqaf di sini dia menjadi ma'iwat namanya. Tapi kalau kita pilih untuk sambung di sini jadi hukum idgham bi gunnah. Syai'an yuri. Itu dia jadi masuk beserta dengung. Tapi kalau kita pilih untuk waqaf, kita terus ibtidak. Yuridullahu alla diberikan lantunan di sini khala surah. Ala lahum izhar syafawi. Hadda makhrajnya di hujung lidah. Dhu. Hujung lidah itu keluar macam huruf zal juga. Hadda fil akhirah. Fil bukan fil. Beza fil dengan fil. Yang sebetulnya adalah fa baris bawah bertemu lam, bunyinya fil. Fil akhirah. Dan ta marbutah kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di sini ditukarkan kepada bunyi ha. Tapi kalau kita sambung, kerana ni afdal disambungkan. Jadi kita baca fil akhirati walahum tiwalahum. Jadi sambung terus. Itu kalau kita nak wasal, nak sambung. Kalau kita nak waqaf dia jadi akhirah. Kemudian ibtidak terus pada walahum azza di hujung lidah. Bun izhar halqi. Izhar halqi dia diberikan tanwinnya semacam nombor 69. Beza. Kalau ikhfa ataupun idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah, dia tulis macam 99. Macam ni kita nampak macam 69 itu menandakan itu hukum izhar halqi. Ini tanwin bertemu ain, tanwin bertemu hamzah. Jadi dia tulis tandanya begitu. Cuba kita dengarkan. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Baik. Okey? Kalau okey, jangan lupa dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Boleh kita teruskan. Baik, kemudian kita lihat ayat ini.
wajibul gunnah. Nun sabdu, mim sabdu, itu jangan lupa. Dengungkan 2 harakat. Innal ladzi di hujung lidah. Nashtarawul. Waw baris depan terus naik di atas lam. Alif lam qamariyah di sini. Kufra bil ma saja 2 harakat. Nun tu jangan masuk lagi. Jangan baca bil iman. Itu tak betul. Kerana kita bukan nak waqaf. Kita nak wasal. Jadi nun itu ada baris yang tersendiri. Bil imani lay. Di sini dengungkan 2 harakat. Nun mati bertemu ya. Yadurrullaha syai'a. Kemudian walahum azabun alim. Jangan kadang-kadang bila huruf hamzah ni ramai yang tertukar dengan huruf ain. Dia baca azabun alim. Yang sebetulnya azabun alim. Ya, di sini ain, di sini hamzah. Kemudian wala yahbas sabannal. Didengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Nalladzina kafaru. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Nama numli lahum. Izhar syafawi, sempurnakan saja bunyi mim matinya. Khairul. Idgham bila gunnah di sini. Tanwin bertemu lam. Asalnya khairun, tapi di sini kena baca khairul. Khairul li di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Fusihim. Bukan fusihim. Ramai baca him ya. Yang sebetulnya di sini dibunyikan him. Kemudian ada jim kecil di sini, waqaf jaiz. Kita boleh berhenti, boleh wasal. Kita pilih untuk waqaf, kita terus ibtida. Dengungkan 2 harakat. Nama numli lahum. Izhar syafawi. Liyazdadu. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Is di hujung lidah itu. Isma. Man ditukarkan kepada ma dengan kadar 2 harakat kerana waqaf. Kita dengarkan. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. Baik, Alhamdulillah. So far macam mana? Boleh tak saya dapatkan maklum balas daripada teman-teman? Dapat belajar sesuatu tak? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk menekan button share. Kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman dan grup-grup yang kita sertai, insyaAllah, supaya kita dapat menjadi mata rantai kepada menyebarkan ilmu Allah SWT ini, agar kita diberikan keberkatan dan juga diberikan ganda yang pahala yang berlipat ganda, insyaAllah. Boleh kita teruskan. Sebelum kita teruskan, sekali lagi saya dapatkan thumbs up, insyaAllah ya. Kita teruskan pada bacaan ayat yang seterusnya. Walahum azabum. Di sini izhar syafawi, sempurnakan humnya, terus masuk za di hujung lidah. Bum. Di sini idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Muhin. Kemudian maka Allah. Maka Allah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Liyadharal za di hujung lidah. Rol. Terus ra bari atas naik di atas lam, alif lam qamar ya. Mu'minina alama. Di
dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikhfa 2 harakat. Tum izhar syafawi. Alaihi hatta yamizal. Zai baris atas terus naik di atas lam. Alif lam qamar ya. Khabisa minat. Nun baris atas terus naik di atas ta yang bersadu. Minat tayyib. Tayyib. Ya juga bersabdu. Tekankan di atas ya dan diwaqafkan dengan diberikan pantulan kerana di sini dia namanya khalqalah kubra. Kerana walaupun baris ba itu berbaris tetapi kerana kita waqaf dia diberikan tanda mati mendatang. Sukun mendatang jadi tayyib. Jangan baca tayyib. Tayyib itu tak betul. Mestilah tayyib. Ba itu kita tak buat-buat. Dia akan bunyi sendiri bila kita lepaskan genggaman huruf ba tersebut. Kita dengarkan. Kita ambil daripada sini ya. Innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Kemudian kita terus ibtida. Wa ma kana Allahu liyut diberikan lantunan ta beza dengan ba. Ta dibulatkan mulut, ba dipepeskan mulut. Tayyib. Jangan kita bulatkan jadi tayyib. Itu tak betul. Manakala pada huruf ta kita bulatkan, jangan dipepeskan. Liyut. Jangan pula kita baca liyut. Itu tak betul. Yang betulnya liyutli'akum 'alal ghaibi walakin bi nak ke wa jangan lambat. Ini tempat-tempat yang saya bagi tahu ni memang tempat yang selalu lazim orang lakukan kesalahan ya. Bi walakin wajibul ghunnah dengungkan di sini 2 harakat. Nallaha jim dipepeskan mulut. Qalqalah di sini. Qalqalah sughra. Yajtabi mir di sini idgham bila ghunnah. Nun mati bertemu ra. Asalnya min tapi di sini kena baca mir. Mir rusulihi may. Di sini dengungkan 2 harakat. May yasha. Tekankan hamzah di akhir itu diberikan tanda mati mendatang. Kemudian kalau kita pilih untuk waqaf terus ibtida. Fa aminu billah. Lafzul jalalah di sini dibaca nipis. Jangan pula kita baca billah. Dia beza Kalau sebelum lafzul jalalah yakni perkataan Allah datang baris kasrah baca nipis. Kalau sebelumnya macam ni datang baris fathah atau dhammah dibaca tebal. Fa'aminu billahi wa rusulih. Wa rusulih bukan wara tapi ru Perhatikan baris jangan sampai tertukar baris. Kerana kesalahan pada tertukar baris namanya lahnul jali, kesalahan yang besar, hukumnya haram dan berdosa. Kalau kita tersilap di dalam solat, maka dia boleh membatalkan solat kita. Jadi kena hati-hati. Kemudian kalau di sini ada jim kecil, waqaf jaiz. Kalau nak berhenti, jadi rusulih. Kalau nak sambung, wa rusulihi. Hi itu kena baca 2 harakat, terus masuk wa in tu'minu. Tapi kalau kita pilih untuk waqaf, kita terus ibtida. Wa in ikhfa 2 harakat. Tu'minu wa tattaqu. Ta yang kedua bersabdu. Wa tattaqu falakum. Izhar syafawi, sempurnakan kum bukan kum tapi kum. Aj ada lantunan khala-khala surah di sini. Run izhar halqi di sini. Azim. Baik, kita dengarkan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi
يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Baik, Alhamdulillah. So far macam mana? Okey. Kalau sahabat-sahabat mendapat sesuatu, jangan lupa tekan button share, kongsikan. Kalau kita merasakan kita juga boleh mengikuti pelajaran ini, insya-Allah ahli keluarga dan kawan-kawan kita juga insya-Allah akan dapat mengikuti dan mempelajari sesuatu. Yang penting kita dapat kumpulkan bekalan untuk kita bawa pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita teruskan bacaan ayat yang seterusnya. Masih bersemangat ke? Masih bersemangat? Yang mana nak minum air, silakan teguk air yang berada di hadapan anda kalau ada air. Yang mana yang tak ada air, kalau nak cepat-cepat pergi bilik dapur ambil air pun silakan. Ya. Baik, kita teruskan. Wala apa das? Saban. Di sini wajibul gunnah dengungkan dua harakat. Nalladzi di hujung lidah. Nayab ada khalah di sini. Khaluna bima bukan bima, jangan nganga luas. Nganga luas nanti lalat masuk dalam mulut nanti payah pula Bima gitu saja. Ata bukan ata, itu bunyi Melayu tu. Jangan huruf hijaiyah ni jangan kita nganga luas ke mulut, itu dia bunyinya itu jadi bunyi Melayu terus. Atahumullah. Lafz jalalah di sini dibacakan tebal dua harakat. Di sini ikhfa hakiki dua harakat. Fadlihi huwa khairal. Di sini idgham bila gunnah. Asalnya khairan, tapi bila datang lam jadi khairal lahum. Kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau kita pilih untuk wasal, di sini jadi ikhfa syafawi. Lahum bal. Ikhfa syafawi kena baca dengan kadar bibir hampir bersentuhan saja dua harakat. Lahum bal huwa syarrul lahum. Itu kalau kita nak wasal. Tapi kalau kita pilih untuk waqaf, lahum sajalah. Ya. Kemudian ibtidak terus pada bal huwa syarrul lahum. Di sini sekali lagi idgham bila gunnah, tanwin bertemu lam. Ini dhammatain bertemu lam, sama juga di sini fathatain bertemu lam. Kedua-duanya idgham bila gunnah, yakni tanwin atau nun mati bertemu lam ataupun bertemu ra. Di situlah hukum idgham bila gunnah. Kemudian di sini ada sad lam ya waqaf sili, afdal dilanjutkan. Tapi kalau tak sampai nafas, sahabat-sahabat berhenti di sini, terus ibtidak. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ta marbutah ditukarkan kepada bunyi ha. Jom kita dengarkan bersama-sama. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Baik, kemudian terus ibtidak pada walillah. Walillah dibacakan nipis dua harakat. Himira sus ni sa si su di hujung lidah. Di sini huruf sin. Mirasus sus. Hati-hati ya. Kadang-kadang dia baca mirasus di sini. Ramai orang baca mirasus ataupun mirasus. Tak betul. Ini sa bertemu sin, bukan sa bertemu sa, bukan sin bertemu sin. Ini sa bertemu sin. Mirasus samawati wal ard. Kemudian wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ra di sini dibacakan dengan nipis, ya. Jangan baca khabir, itu jadi tebal, salah ya.
Baik, kita dengarkan. Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, alhamdulillah. So far diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Baik, sekarang ini kita nak baca bersama-sama daripada awal ayat 174 sehingga 180. Diharapkan teman-teman pecinta Al-Quran semua telah bersedia untuk sama-sama kita memulakan bacaan. Sebelum itu, insya-Allah, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian yang saya berikan tadi itu bermanfaat tetapi terlalu banyak untuk diingat pada satu-satu masa, saya ada satu solusinya, iaitu dengan sahabat-sahabat kami kirimkan sebuah buku asas dan buku tajwid untuk membantu sahabat-sahabat memperbetulkan makhraj huruf daripada awal dan juga untuk mempelajari hukum-hukum tajwid satu persatu dengan cara yang lebih sistematik, lebih tersusun. Kami berikan contoh-contoh, saya berikan bimbingan bacaan bagaimana. InsyaAllah, bagi yang berhajat untuk mendapatkan kedua-dua buah buku tersebut serta rakamannya, tunggu sehingga kita habis selesai baca ini bersama-sama. Saya akan bagi tahu bagaimana teman-teman insya-Allah akan dapat mendapatkan dua buah buku yang akan kami kirimkan ke rumah anda. Baik, kita mulakan bacaan bersama-sama di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من
من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya berikan sebentar tadi. Dan sebelum kita berakhir, jika sahabat-sahabat nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya esok hari insya-Allah, jangan lupa janji temu kita setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan juga 10 malam. Dan jangan lupa yang belum lagi menekan button share, mohon sahabat-sahabat tekan button share dahulu sebelum kita berakhir. Dan juga seperti mana yang saya nyatakan di awal tadi, jika ada teman-teman yang berhasrat untuk kami berikan sebuah buku asas dan buku tajwid, insya-Allah saya mohon sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan kami menjadi ahli cepat Quran. Bagi mereka yang menjadi ahli cepat Quran, kita akan berikan sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Selain daripada itu, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang telah kami rakamkan. Ada hampir 200 video pengajian di situ. Dan selain daripada itu, kami berikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Jadi keseluruhannya, selain daripada mendapat 2 buah buku, akan dapat hampir 800 video pengajian yang akan dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Jadi sekarang ini kita bersiaran di page rasmi kita, page Fatihah, yang mana yang menjadi ahli kami akan masukkan ke dalam grup tersebut, akan mendapat akses yang lebih untuk berhubung dengan pihak kami. Dan selain daripada itu, sahabat-sahabat akan dimasukkan dalam satu grup Telegram. Dalam tu ada kawan-kawan ahli yang lain, insya-Allah boleh bertanya sama-sama, ada nak ingin bertukar pendapat ataupun ingin ajukan soalan kepada pihak kami, insya-Allah, untuk kita sama-sama meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan yang paling penting, kita sama-sama mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya nak menyeru dan mengajak teman-teman, marilah menjadi ahli cepat Quran. Yang berhajat komen sekarang di ruangan komen nak jadi ahli cepat Quran bagi mendapatkan semua yang saya bagi tahu sebentar tadi dan banyak lagi yang saya tak sempat nak bagi tahu dalam ruangan ini. Insya-Allah juga selepas ini ada satu video berdurasi lebih kurang 2 minit, sahabat-sahabat boleh tonton tentang kaedah buku yang sahabat-sahabat dapat lihat di layar itu. Apakah pendekatannya, bagaimanakah cara yang digunakan, sangat sistematik, sangat mudah diingat, penggunaan kunci kata dan sebagainya. InsyaAllah boleh tonton selepas ini. Dan sekali lagi, sebelum saya berakhir, insyaAllah sahabat-sahabat kita tekan button share dahulu. Dan yang mana yang suka tengok YouTube, jangan lupa nanti pergi ke YouTube, cari Fatihah TV dan subscribe serta tekan notifikasi, insyaAllah, untuk mendapatkan juga banyak lagi perkongsian-perkongsian tajwid yang kami berikan. Jadi apa tunggu lagi? Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan yang dikenakan dan juga tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian bagi menjadi ahli cepat Quran hanya dikenakan sekali sahaja bagi seumur hidup. Jadi insya-Allah dengan sekali menjadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat akan dapat belajar sampai akhir hayat, insya-Allah, ya. Dan sama-sama dapat kita meningkatkan bacaan, kerana ini adalah merupakan proses. Pembelajaran merupakan satu proses, satu perjalanan yang tidak dapat dikuasai dalam hanya masa yang sehari ataupun sebulan. Dia memerlukan jangka masa yang lebih sedikit panjang, memerlukan latihan, bimbingan dan sebagainya. Jadi saya committed untuk membimbing dan membantu teman-teman yang berhajat untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi yang berhajat komen di bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat insya-Allah
boleh layari www.cepatquran.com bagi mengetahui lanjut tentang Cepat Quran ini, tentang kaedah ataupun kelas Al-Quran yang kami berikan ini. Ini bagi mereka yang tinggal berjauhan daripada pusat pengajian. Bagi mereka yang duduk dekat dengan pusat pengajian kami, saya nak war-warkan hari Sabtu nanti insya-Allah kita akan adakan briefing dan pertemuan dengan mereka yang bakal menyertai kelas Al-Quran bulan ini, iaitu bulan Julai. Jadi sahabat-sahabat yang mana yang berhajat untuk datang belajar di center, saya cadangkan boleh datang ke center, tapi kena daftar dululah kerana tempat adalah terhad. Kita ada 3 lagi kekosongan terakhir yang boleh diisi. Jadi kalau sahabat nak datang sendiri ataupun dengan pasangan ataupun dengan kawan-kawan, WhatsApp kami dahulu di nombor ini. WhatsApp bagi tahu nak datang, nanti admin kami akan beritahulah bila tarikhnya dan sebagainya. Dan juga ini websitenya ya, yang saya bagi tahu tadi, Cepat Quran. Baik, saya rasa setakat itu dahululah perkongsian daripada saya untuk kali ini. Sebelum saya berakhir, sekali lagi saya nak mengajak teman-teman untuk menjadi ahli Cepat Quran. Jadi komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada sambungan bacaan ayat surah Ali Imran esok hari insya-Allah. Jangan lupa waktu, ada 3 waktu, iaitu pukul 7 pagi, pukul 3 petang dan juga pukul 10 malam insya-Allah bersama-sama dengan kami untuk kita menzahirkan rasa kasih dan cinta kita kepada Al-Quran. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aquli qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli Cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli Cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran,
Jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.